أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat sebagaimana rutin kita pada hari Khamis malam Jumaat kita akan mengadakan program ini, dan kita malam ni program Kelantan Berhikayat dipersembahkan kepada tuan-tuan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan Alhamdulillah, kerana malam ni ialah malam yang ketiga kita mengadakan sesi untuk membuat ulasan terhadap buku-buku ataupun manuskrip tentang sejarah Kelantan yang telah pun kita tamatkan pembacaannya, iaitu sepanjang tahun 2021 ini, semenjak daripada slot yang pertama pada awal Januari kita telah menamatkan 3 buah buku, iaitu buku yang pertama Keturunan Raja-Raja Kelantan dan peristiwa penting yang berlaku di Kelantan. Jadi buku Keturunan Raja-Raja Kelantan itu telah pun kita buat ulasannya pada Khamis yang lepas. Dan buku yang kedua ialah sebuah kumpulan artikel yang dikenali sebagai Riwayat Kelantan yang ditulis oleh As'ad Syukri Haji Muda pada tahun 1930 dan 31, disiarkan secara bersiri di dalam majalah Kencana. Dan buku tersebut juga telah kita buat ulasannya dalam sesi yang lepas, iaitu pada hari Selasa 2 malam yang lepas. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membuat ulasan tentang buku atau manuskrip yang ketiga, iaitu sebuah manuskrip yang bertulis tangan, ditulis oleh Osman Yusof, bertajuk Ringkasan Tarikh Kelantan. Dan manuskrip ini juga telah pun kita habiskan pembacaannya pada akhir sepatutnya pada akhir November, tetapi oleh kerana kita tertangguh 2 minggu, kita telah menghabiskannya pada minggu yang kedua, hari Khamis minggu yang kedua dalam bulan Disember. Jadi selepas kita menamatkan ketiga-tiga ini, kita mulakan ulasan-ulasan berkait dengan manuskrip tersebut. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan fokus untuk membincangkan tentang ringkasan tarikh Kelantan. Dan insya-Allah kita akan perkatakan pada slot kali ini. Baik tuan-tuan sekalian, bila kita membicarakan tentang ringkasan tarikh Kelantan, sudah pasti kita ingin bertanya siapakah penulisnya. Sebenarnya penulis kepada buku atau manuskrip ringkasan tarikh Kelantan ini ialah seorang yang agak istimewa kerana beliau ialah orang yang berada di dalam istana dan mendapat maklumat-maklumat secara direct daripada pihak istana, lalu dirakamkan kisah-kisahnya, khususnya pada 30 tahun terakhir itu, tentang kisah-kisah ataupun perkara-perkara yang berlaku di Kelantan ketika itu. Dan beliau ialah bernama Osman bin Yusof. Osman bin Yusof ni beliau adalah berdari. Dalam bahasa istana kan berdari. Berdari itu maknanya pelayan, ataupun kita kata sekretari lah dalam bahasa ini, sekretari, siusaha ataupun pegawai khas kepada Raja Muda Kelantan, iaitu Tengku Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Muhammad yang ketiga. Tengku Zainal Abidin ini adalah adinda kepada Sultan Muhammad yang keempat sebagai Raja Muda, yang kemudiannya pada 1940 dikenali sebagai Raja Dewa ataupun Sultan Dewa. Digelarkan sebagai Sultan Dewa ataupun Raja Dewa. Adapun Osman Yusof ini adalah pegawai khas ataupun siusaha kepada Sultan Zainal Abidin, Tengku Zainal Abidin
ataupun dalam bahasa biasa di Islam disebut sebagai bedari. Bedari bukan bendahari tapi bedari, ataupun kita kata pelayan kepada raja muda. Apa yang penting dan menarik dalam kita memperkatakan latar belakang kepada Osman Yusuf ini, sebenarnya kita tidak ada banyak maklumat tentang beliau. Osman Yusuf ni hanya dikenali dalam sejarah kerana adanya manuskrip ini. Siapakah sebenar Osman Yusuf, latar belakangnya, tahun kelahirannya, asalnya tidak banyak dicatat, kerana kebanyakan penulis-penulis dia menyebut tentang tokoh-tokoh yang ada di sekitar beliau ketika menulis, dan beliau tidak menulis siapakah dirinya sendiri. Itulah yang menjadi punca masalah kepada kita. Walau bagaimanapun, oleh kerana beliau menjadi setiausaha ataupun berdari kepada Raja Muda Kelantan, maka kita boleh melihat dari sudut siapakah sebenarnya Raja Muda Kelantan itu. Kan ada perkaitan yang sangat rapat dan penting. Kerana Tengku Zainal Abidin ni adalah seorang yang kita katakan agak terpelajar dan sangat prihatin terhadap perkembangan politik dan sejarah Kelantan, sesuai dengan kedudukan baginda sendiri sebagai Raja Muda ataupun Sultan Dewa kemudiannya. Di dalam satu manuskrip yang bertajuk Hikayat Seri Kelantan, manuskrip ni telah pun ditranslasi ke tulisan Rumi oleh Profesor Datuk Doktor apa nama ni Allahumma salli ala Muhammad, bekas naik Chancellor Universiti Melayan kan, Taib Osman, Profesor Taib Osman. Beliau telah membuat translasi daripada manuskrip bertulisan Jawi ke tulisan Rumi, dan Hikayat Seri Kelantan telah diterbitkan oleh DBP dalam tahun 90-an. Di dalam manuskrip Hikayat Seri Kelantan itu, penulisnya telah menyebutkan bahawa di antara rujukan utama dalam penulisan Hikayat Seri Kelantan ialah sebuah manuskrip yang disebut bernama Cetera Raja Muda. Cetera Raja Muda ditulis pada 1914, dan Raja Muda itu sudah pasti dirujuk kepada Raja Muda Tengku Zainal Abidin. Dan teks ini, Cetera Raja Muda ini, disebutkan oleh Hikayat Seri Kelantan itu adalah sebuah teks yang dipunyai oleh Tok Kenali. Tok Kenali tuan punya teks itu yang dirujuk oleh penulis Hikayat Seri Kelantan. Mungkin ada beberapa salinan, tapi salah satunya berada di tangan Tok Kenali ketika itu. Walau bagaimanapun pada masa sekarang ini, Cetera Raja Muda ini tidak diketahui. Mungkin ada di tangan siapa-siapa yang belum kita temui, tak ditemui sekarang ini. Kita berharap satu hari kita dapat menemuinya, tapi sekarang tak ada. Kerana bila dia tidak ditemui, sedangkan dia sumber yang penting, mungkin kerana ada keciciran ataupun seumpamanya, pun begitu, Cetera Raja Muda kandungannya boleh dikatakan dirakamkan oleh Hikayat Seri Kelantan sebagai rujukan utama. Kemudian yang kedua, Tengku Zainal Abidin juga diketahui sebagai seorang yang suka mencatat, ataupun kita kata macam menulis diary lah sekarang. Bukan tulis blog tapi tulis diary, dan dia mencatatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Kelantan dalam satu kumpulan diary dia yang tebalnya 9 jilid. Tebalnya 9 jilid yang ditulis bermula daripada 31 hari bulan Disember tahun 1895 berakhir pada 14 Februari tahun 1912, mengambil masa sekitar 17 tahun. Jadi 17 tahun tu melibatkan 9 jilid. Dan pada masa ini catatan Raja Muda ataupun disebut sebagai catatan harian Raja Muda. Itu catatan diary lah, catatan harian tu kan. Catatan harian tu 9 jilid tu ada tersimpan di Arsip Negara.
dan saya dikhabarkan, pihak museum dikhabarkan bahawa Universiti Malaysia Kelantan sedang mengusahakan untuk menerbitkan, mentranslasi dan menerbitkan catatan Raja Muda ini, kerana dia merakungkan satu catatan berkenaan dengan sejarah Kelantan yang berlaku bermula pada akhir tahun 1895 sehingga tahun 1912, yang meliputi sekitar 16 ke 17 tahun sejarah Kelantan secara harian. Itu dirakamkan. Jadi saya nak gambarkan di sini, oleh kerana Tengku Zainal Abidin ini dia ada manuskrip yang mencatatkan tentang sejarah Kelantan, dan beliau sendiri membuat catatan-catatan harian tentang perkara yang berkembang di Kelantan, maka sudah pasti Osman Yusof yang menjadi berdari Raja Muda ini, ketika dia menulis manuskrip yang kita baca ini, ringkasan tarikh Kelantan, sekurang-kurangnya dia mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah itu mungkin dasar lisan daripada Raja Muda, ataupun mungkin dan besar kemungkinan beliau telah membaca manuskrip yang telah ditulis oleh Raja Muda dan juga catatan hariannya, dan memberikan maklumat-maklumat tambahan kepada beliau di samping maklumat-maklumat lain yang sedia ada. Kerana saudara Osman Yusof ini, beliau hidup di dalam lingkungan istana dan mungkin mempunyai perhubungan dengan pegawai-pegawai istana, pembesar-pembesar yang ada ketika itu, dan salah seorang pembesar yang penting ketika ini termasuk Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Nik Mahmud Ismail. Dan Datuk Perdana juga mempunyai sebuah buku, dua buah buku tentang sejarah Kelantan, atau dua ataupun tiga. Ada geografi sejarah Kelantan, ada satu, ada ringkasan ringkasan tarikh Kelantan, ada satu ringkasan Allahumma salli ala Muhammad, buku catatan tulisan Datuk Perdana. Itu pun ada di dalam rancangan kita. Mungkin kita selepas ini yang kita akan baca ialah buku yang ditulis oleh Datuk Perdana. InsyaAllah kita akan baca, dan saya sebutkan ini sebagai buku-buku dan juga sumber-sumber daripada pihak yang hampir dengan Osman Yusof, yang membolehkan beliau membuat catatan tulisan-tulisan menulis manuskrip ini. Kalau kita perhatikan pada tulisan beliau dalam 20 tahun terakhir, beliau dapat menceritakan dengan detail dari segi tarikh, dari segi peristiwa, tokoh-tokoh yang berlaku, termasuk tokoh-tokoh yang diberikan anugerah gelaran setiap kali hari-hari pertama hari-hari kebesaran raja, hari keputeraan, siapa yang mendapat gelaran, siapa yang mendapat pingat apa yang dia perlu diceritakan detail. Sebab tu saya berpandangan besar kemungkinan beliau telah menjadikan diary ataupun catatan harian Raja Muda itu sebagai salah satu daripada rujukan utama beliau, berdasarkan kemampuan beliau mencatatkan secara detail peristiwa-peristiwa itu, termasuk tarikh Masihi dan tarikh hijrahnya, catatkan peristiwanya, tokoh-tokoh yang terlibat dan seumpamanya. Kerana biasanya kita dalam sejarah orang lama-lama itu, kita mungkin ada satu gambaran big picture-nya, tapi mungkin yang kecil-kecil kat dalam tu mungkin dilupai, tak diingat siapa orangnya, tarikhnya secara tepat apa kan. Tetapi peristiwa tu mungkin diingati bagaimana perjalanan peristiwa, apa peristiwanya, tapi tarikh dan juga tokoh-tokoh secara detail itu mungkin sukar diingat, kecuali dicatat. Sebab tu saya cenderung mengatakan bahawa Saudara Osman telah menggunakan manuskrip dan juga catatan-catatan Tengku Zainal Abidin sebagai sumber penulisan, khususnya pada 20 tahun ataupun 30 tahun terakhir dalam buku ini. Baik. Kemudian yang kedua berkenaan dengan kandungan manuskrip ini. Manuskrip ini sebenarnya secara umum ialah sebuah pengkisahan tentang sejarah Kelantan yang dimulakan dengan zaman pemerintahan Cik Siti Wang Kembang. Kemudian pemerintahan-pemerintahan yang berikutnya berlaku sehinggalah akhirnya Long Yunus berjaya menubuhkan kerajaan Kelantan moden, dan seterusnya keturunan baginda telah memerintah Kelantan
beberapa generasi dan diakhirkan buku manuskrip ini dengan peristiwa kebakaran yang berlaku di Kota Baru dan juga banjir besar yang berlaku. Mula-mula banjir besar dulu pada akhir tahun 26, kemudian diikuti oleh kebakaran pada bulan Januari tahun 1927. Peristiwa kebakaran itulah peristiwa terakhir yang dicatatkan dalam buku ini. Maka ada setengah-setengah pengkaji berpendapat bahawa buku ini disiapkan pada 1927. Tapi pada kulit hadapan buku ini, manuskrip ini ditulis, saya tak pasti ditulis sendiri oleh beliau ataupun ditulis oleh penyalinnya, tapi mencatatkan tarikhnya 1930. Mungkin saudara Yusof, Osman Yusof ini dia telah menuliskan sehingga awal 1927, awal Januari 1927, kemudian kompilasi ataupun penyusunan yang lengkap itu dan diberikan tajuk berlaku selepas beberapa peristiwa itu, dan pada 1930 kita kata macam binding lah kalau bahasa sekarang kan, dibukukan tulisan-tulisan itu berlaku pada 1930, tetapi penulisan itu berakhir pada 1927. Baik, kita lihat secara sepintas lalu apakah kandungan-kandungan yang telah kita bacakan sebelum ini dan maklumat-maklumat sejarah yang telah dikemukakan oleh saudara Osman Yusof. Ada beberapa perkara yang dapat kita perhatikan. Yang pertama sekali ialah beliau memulakan buku ini dengan menceritakan bahawa Kelantan pada satu masa dahulu dikenali sebagai tanah serendah sekebun bunga. Memang tidak ada perbezaan maklumat di antara beliau dengan Hasan Asyukri sebelum pada ini, menyebut bahawa tempat itu tanah serendah sekebun bunga dan diperintah oleh seorang raja perempuan bernama Cik Siti Wang Kembang. Bezanya disebut oleh As'ad sebagai Cik Siti Jarum Bergiling, di sini Cik Siti Wang Kembang, dan beliau menyebutkan apa keadaan kerajaan Cik Siti Wang Kembang. Tetapi fokus yang penting kepada perbincangan ini ialah tentang tindakan yang telah diambil oleh Cik Siti Wang Kembang untuk mengambil seorang puteri, itu anak anda kepada Raja Sakti, dijadikan anak angkat yang terkenal dengan sebutan Puteri Sakdong itu. Puteri Sakdong. Kemudian beliau atau baginda Raja Siti Wang Kembang ini telah membela dan juga akhirnya Puteri Sakdong tu dia kata remaja dan dewasa lah. Dewasa dan akhirnya dikahwinkan dengan sepupunya Raja Abdullah. Raja Abdullah ni adalah anak kepada Raja Bahar. Kemudian Raja Abdullah akhirnya dirajakan, dijadikan raja tanah serendah sekebun bunga. Permaisurinya Cik Siti Wang Kembang Puteri Sakdong. Kemudian suaminya Raja Abdullah dijadikan raja bergelar Sultan Abdullah, memerintah tanah serendah sekebun bunga itu kita katakan sebagai negeri Cik Siti Wang Kembang tu lah kan, di mana disebut di sini agak berbeza dengan maklumat-maklumat yang lain, kerana Osman Yusof mengatakan bahawa selepas Sultan Abdullah ini mengambil kerajaan daripada Cik Siti Wang Kembang, baginda telah berkerajaan di Bukit Marak. Sedangkan tanah serendah sekebun bunga itu pada zaman Cik Siti Wang Kembang, pusat kerajaannya terletak di Serang Tergayung. Memang Serang Tergayung itu tidak jauh daripada Bukit Marak. Kalau kita katakan Serang Tergayung itulah Serang Tergayung yang terletak di Melor kan. Tetapi ada maklumat-maklumat lain yang mengatakan tempat yang menjadi kota tempat Cik Siti Wang Kembang dikenal sebut sebagai Serang Tergayung itu ialah terletak di Kadok. Di Kadok. Di Kadok itu ada satu tempat yang dipanggil sebagai serendah. Itu tanah serendah sekebun bunga. Kemudian Cik Siti dikatakan bahawa selepas daripada diserahkan kerajaan Sultan Abdullah, baginda telah berundur ke hulu dan tinggal di satu tempat yang bernama Bukit Bintang.
Biasa dalam riwayat lain menyebut bahawa tempat yang dijadikan sebagai tempat pertapaan ataupun tempat Cik Siti Istana Baru Cik Siti lah, di Gunung Cintawangsa. Cintawangsa ni satu gunung yang terletak di kawasan Lebir yang bersempadan dengan Terengganu sekarang ini. Kemudian selepas daripada Puteri Sadong memerintah bersama dengan suaminya Sultan Abdullah, tanah serendas bunga telah didatangi oleh orang Siam, kerana Raja Siam hendak mengambil Puteri Sadong, kan? Dan agak menarik juga cerita yang diketengahkan, kerana diberitahu bahawa Raja Abdullah telah berundur ke kawasan yang lebih hulu. Kemudian ada peranan Tok Cha ataupun Sami yang menggunakan sihir ataupun magic lah untuk mengesan di mana kedudukan Raja Abdullah dan Puteri Sadong. Dan akhirnya Raja Abdullah telah menyerahkan Puteri Sadong kepada Raja Siam dengan cara yang baik, kerana baginda berpendapat kalau lawan pun menyusahkan rakyat, kerana Raja Siam nak juga ambil isterinya, lalu diserahkan. Kemudian berlarutan daripada itu, Puteri Sadong telah dibawa ke Siam. Kemudian berlaku beberapa peristiwa yang melibatkan Raja Siam, dan Raja Siam itu mengidap satu jenis penyakit kulit dan akhirnya disembuhkan oleh Puteri Sadong, kemudian dihantar balik ke Kelantan. Jalan ceritanya lebih kurang sama. Kemudian daripada situ berlaku pertengkaran. Kerana apa? Kerana Raja Abdullah atau Sultan Abdullah telah menganggap isterinya telah telah tercemarlah maruahnya ataupun dinodai oleh Raja Siam, walaupun hakikatnya tidak berlaku. Kemudian Sultan Abdullah menghinakan dan akhirnya membunuh Puteri Sadong. Dan selepas pembunuhan itu, Puteri Sadong telah hidup kembali dengan satu cara yang tertentu, di mana digunakan, kita kata penawar lah dari sanggur dia. Kemudian selepas itu berlaku pertengkaran baru antara Puteri Sadong dengan Raja Abdullah. Akhirnya Raja Abdullah terbunuh. Yang agak berbeza dengan riwayat lain, Osman Yusuf mengatakan bahawa selepas pembunuhan Raja Abdullah, ada seorang kerabat, mungkin kerabat yang sangat dekat dengan mungkin Cik Siti Kembang ataupun mungkin dengan Raja Abdullah ataupun tapi poin dia adalah seorang kerabat dekat datang dan mungkin berunding dengan Puteri Sadong, dan akhirnya Puteri Sadong setuju menamakan tokoh ini sebagai sultan baru yang menggantikan suaminya Raja Abdullah. Berbeza dengan riwayat lain yang mengatakan orang tersebut bernama Raja Ibrahim ataupun Raja Abdul Rahim. Derahim ataupun Abdul Rahim. Setengah penulis mengatakan Derahim itu dengan maksud Ibrahim ataupun Derahim itu dengan Abdul Rahim. Tetapi dalam teks ini Osman Yusuf mengatakan raja tersebut bernama Raja Harun. Kemudian baginda bergelar Sultan Harun, memerintah tanah serendas bunga lebih kurang 5 bulan, dan pemerintahnya sangat zalim, sebab sama seperti kisah Raja Abdul Rahim ataupun Rahim itu, tetapi namanya berbeza, Raja Harun. Itu satu babak yang pertama. Kemudian pada babak yang berikutnya, Osman Yusuf menjelaskan kepada kita sebenarnya selepas daripada zaman Cik Siti Kembang itu, di Kelantan ada beberapa kerajaan ataupun raja yang kecil-kecil. Sekurang-kurangnya ada 3 raja yang disebut oleh Osman Yusuf. Yang pertama, katanya ada seorang raja yang memerintah bernama Raja Tuk Raja Cacing. Dengan tak disebut kawasan pemerintahnya di mana, tapi raja itu bernama Tuk Raja Cacing. Kemudian yang kedua, Raja Bekalan Datu, dan yang ketiga Raja Padang Kelocor. Ini 3 raja yang memerintah sebagai raja-raja kecil di Kelantan selepas zaman Sultan Abdullah dan Sultan Harun itu. Dan antara ketiga-tiga raja ini, kata beliau, Raja Bekalan Datu itulah raja besar, dan saya boleh sahkan ataupun boleh kita ambil kesimpulan bahawa Raja Bekalan Datu yang dimasukkan di sini ialah Kesultanan Jembal. Kerana Kesultanan Jembal adalah kesultanan yang paling besar sekali di Kelantan selepas zaman Cik Siti Kembang. Bahkan pada zaman Cik Siti Kembang pun Raja Sakti boleh kata raja yang hampir
Staraf. Dan memang kerajaan Jembal itu terletak di Pengkal Datu. Dia sebut ataupun Bekalan Datu. Sebenarnya Pengkalan Datu. Sekarang Datu ataupun kotanya itu terletak di kota Jembal. Maka dikenali dia sebagai Kesultanan Jembal, ataupun Raja Bekalan Datu. Jadi itu 3 raja yang ada di Kelantan selepas zaman Cik Siti Wang Kembang. Kemudian pada babak yang seterusnya, yang ketiga, kita boleh katakan Osman Yusuf menceritakan satu peristiwa yang berlaku pada ketika Raja Bekalan Datu itu sedang memerintah. Iaitu kata beliau, ketika itu telah datang daripada negara Kebayat, Kembayat negara ataupun negeri Kembayat lah, ataupun kita biasa dalam sebutan biasa Kembayat ataupun Kemboja, ataupun begitulah Kemboja kan, ataupun Champa. Satu masa dahulu Kembayat disebut Kembayat negara, Kembayat negara, tapi dalam teks ini disebut negara Kebayat. Kata dia daripada negara Kebayat itu datang anak rajanya yang bernama Long Sulaiman, dan juga kakaknya atau kekandanya bernama Puteri Kembang Bulan. Mereka telah datang daripada menaiki perahu daripada Kebayat, kemudian datang ke Kelantan dan singgah di Bekalan Datu, dalam kerajaan Bekalan Datu. Tetapi tidak lama di situ, Long Sulaiman telah berlayar semula dan pergi ke Patani dan dijadikan tetamu pembesar Patani. Di Patani itu katanya dicatatkan bahawa Long Sulaiman telah mengahwini anak seorang pembesar Patani, dan melalui perkahwinan tersebut beliau telah mendapat seorang putera yang bernama Long Yunus. Dan oleh kerana Long Sulaiman ni beliau adalah anak kepada Raja Negeri Kebayat, dan memperoleh seorang putera yang bernama Long Yunus dan hasil perkahwinan dengan anak seorang pembesar Patani. Maka Raja Patani ketika itu yang tidak berputera bernama Raja Mas Cayam. Bukan Mas Cayam, Raja Nang Cayam. Kita kena bezakan. Raja Mas tu adalah seorang raja yang lain, Raja Nang Cayam, Raja Nang Cayam. Tapi disebut Raja Nang Cayam. Kita ada Raja Nang Cayam, ada Raja Mas Kelantan kan. Tapi disebut sini Raja Nam Cayang dalam teks ini. Lalu Raja Nam Cayang ini sebagai Raja Patani telah mengambil Long Yunus, anak dia ke Long Sulaiman itu, dijadikan anak angkat. Selepas agak berapa lama menjadi anak angkat Raja Mas Cayam, akhirnya berlaku satu peristiwa yang tidak baik, dan Raja Mas Cayam diberitahu oleh kita kata tukang hujum lah, bahawa punca berlakunya kecelakaan dalam istana itu adalah daripada Long Yunus, menyebabkan Raja Mas Cayam telah menghalau Long Yunus ini keluar daripada istana. Akhirnya Long Yunus telah membawa diri dan sampai di kota Kubang Labu. Kota Kubang Labu sekarang di Pasir Pekan. Daripada Patani pergi ke kota Kubang Labu dan duduk di situ, dan akhirnya dijadikan anak angkat oleh Raja Kota Kubang Labu. Kemudian pada babak yang berikutnya, Osman telah menceritakan tentang berlaku pergolakan politik di istana Kota Kubang Labu, dengan tidak menyebut secara jelas siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di istana itu, tetapi diberitahu bahawa sebenarnya ketika Long Yunus tinggal di istana Kota Kubang Labu, rajanya telah mengahwini adinda kepada Raja Legeh, iaitu Engku Pasir Mas. Dan ketika itu seorang sepupu Engku Pasir Mas yang bernama Long Gafar, anak Raja Reman, telah datang menziarahi sepupunya itu, Engku Pasir Mas, kemudian tinggal di istana Kota Kubang Labu, yang menyebabkan Long Gafar telah bersahabat dengan Long Yunus. Long Yunus tu menjadi seorang pembesar dalam istana juga, dan akhirnya satu hari berlaku satu peristiwa, iaitu Engku Pasir Mas tertarik hati dengan cindai, kain cindai yang dipunyai oleh Long Gafar, sepupunya. Lalu beliau telah meminjam kain tersebut untuk ditiru tenunannya. Lalu
dia pun letaklah kain tu di atas tempat sangkuk di mesin penenun lah. Lalu dia pun tenun. Jadi ketika raja mungkin Long Muhammad ataupun Long Pandak masuk ke bilik Engku Pasir Mas, tiba-tiba dia melihat kain cindai Long Gafar berada di situ. Lalu dia mengesyaki bahawa isterinya telah berselingkuh dengan Long Gafar. Lalu baginda terus membunuh isterinya. Maka berlakulah satu konflik baru dalam istana, dan akhirnya bila dibawa oleh gajah jenazah Engku Pasir Mas ini balik ke Legeh, maka marahlah Raja Legeh yang bernama Londraman itu. Lalu baginda Londraman telah menyerang Kota Kembang Labu dan membunuh Long Muhammad. Jadi itu satu babak yang telah menyebabkan berlaku pergolakan politik atau perang saudara di Kelantan. Kemudian pada babak yang kelima, diceritakan bahawa Long Yunus bersama dengan sahabatnya ini yang sebenarnya mungkin berpangkat dua pupu begitu, mereka telah merancang untuk pergi ke Terengganu untuk bersabung ayam. Maka ketika mereka sampai di Terengganu, ditakdirkan Tuhan ketika itu berlaku kedatangan seorang lanun daripada negeri Bugis. Lanun tu daripada Bugis membuat kacau di tengah laut, di Laut Cina itu, merompok dan sebagainya. Akhirnya Lanun itu bersama dengan kapal-kapal jong-jongnya yang berisi barang-barang rampasan atau rompakan itu singgah di Terengganu. Lalu orang Bugis itu telah menawarkan kepada Sultan Terengganu pertandingan sabung ayam. Yang menang akan dapat hadiah besar. Kalau Sultan Terengganu menang, Sultan Terengganu akan memiliki semua kapal dan juga barang-barang dalam kapal. Adapun kalau Bugis tu menang, maka jatuhlah negeri Terengganu ke tangan Bugis tersebut. Itulah. Dan akhirnya berlakulah penyambungan ayam di antara ayam yang dimiliki oleh Long Gafar, dikenal sebagai bakas racun dan juga ayam Bugis. Dan kesudahannya Long Gafar, ayam Long Gafar itu berjaya menewaskan ayam orang Bugis. Dengan sebab itu, maka terselamatlah negeri Terengganu. Oleh kerana bergembira dengan kejayaan tersebut, lalu Sultan Terengganu telah menawarkan apa sahaja permintaan daripada Long Yunus ataupun Long Gafar, dan akhirnya Long Yunus telah meminta bantuan ketenteraan. Maka dikirimkan hulu-balang dibawa oleh Long Yunus bersama Long Gafar pergi ke Kelantan. Mereka singgah di Jeram. Kemudian berlakulah perang saudara yang baru melibatkan Long Yunus dan juga Long Gafar, Mandomis dan juga Penghulu Adas berperang dengan Raja Baginda Long Draman di Kota Kembang Labu, dan akhirnya mereka berjaya merampas kerajaan Kota Kembang Labu dan membunuh tokoh-tokoh yang penting daripada Legeh, termasuk rajanya Long Draman. Kemudian pada babak yang keenam, diceritakan kepada kita bahawa selepas pembunuhan tersebut, maka terbentuklah Kesultanan Kelantan yang baru, dinasti Long Yunus. Maka dalam hal ini penulis menggambarkan bahawa sebenarnya Kelantan ketika itu yang dipimpin oleh Long Yunus mempunyai hubungan yang rapat, yang ataupun lebih tepatnya berkerabat dengan Raja Terengganu. Yang ini tak banyak disebut oleh mana-mana manuskrip ataupun buku-buku sejarah tentang hubungan kekeluargaan di antara Terengganu dan juga Kelantan pada peringkat awal. Kerana sebenarnya Sultan Zainal Abidin, Sultan pertama Terengganu, walaupun baginda adalah adinda kepada Sultan Abdul Jalil Johor, kedua-dua mereka itu adalah anak-anak kepada bendahara Padang Saujana, kan? Bendahara Padang Saujana. Kemudian Abdul Jalil telah dirajakan di Johor, menggantikan Sultan Mahmud mangkat di Julang. Kalau Sultan Mahmud tidak ada keturunan, maka bendahara mengambil alih sultan tersebut.
Adapun di Terengganu, Tengku Zainal Abidin ini merupakan anak angkat kepada Raja Petani, Raja Mas Cayam. Bukan Raja Mas Cayam, Raja Mas Kelantan. Kemudian Raja Zainal Abidin, Tengku Zainal Abidin itu dikahwinkan dengan adinda kepada Raja Petani, Nang Rogayah. Adapun sebenarnya Raja Mas Kelantan ataupun Nang Zubaidah itu adalah ibu kepada Long Sulaiman. Itulah sebenarnya perkara yang menyebabkan hubungan di antara Raja Terengganu dengan Raja Kelantan menjadi begitu rapat ketika itu, kan? Maka selepas itu Long Yunus sekali lagi telah menikahkan putrinya Cikgu Tuan Awi itu dengan anak anda kepada Sultan Terengganu. Sedangkan ibu ataupun isteri kepada Long Yunus sendiri adalah anak anda kepada Engku Tanawasa, adinda Engku Tanawasa ini adinda kepada Sultan Terengganu. Ketika peristiwa penyambungan ayam itu, kedua-dua mereka lah anak anda kepada Sultan Zainal Abidin melalui isterinya Nang Rogayah. Jadi ada hubungan yang agak rapat, mungkin sepupu atau dua pupu begitu, hubungan antara Long Yunus dengan Sultan Terengganu. Jadi hubungan itulah yang digambarkan dengan akhirnya Long Yunus mengahwinkan putrinya dengan putri Sultan Terengganu yang bernama dengan putera Sultan Terengganu yang bernama Tengku Muhammad. Baik, itu satu babak. Kemudian disebutkan juga pada zaman Long Yunus itu salah seorang putrinya dikahwinkan dengan anak anda Long Draman yang telah dibunuh oleh Long Yunus itu. Raja anak anda selepas pembunuhan Long Draman, kerajaan Belegih telah diambil alih oleh anaknya. Kemudian anaknya itu dijadikan menantu oleh Long Yunus. Tetapi pada suatu hari Raja Legeh ini dia macam kita kata buat gila. Akhirnya dibunuh isterinya. Maka menyebabkan Long Yunus telah mengarahkan kepada putera yang sulung Long Muhammad mempersiapkan pasukannya dan menyerang negeri Legeh kerana pembunuhan puteri tersebut. Berlaku kisah itu juga dirakamkan oleh Osman Yusof. Kemudian disebutkan bahawa selepas satu masa akhirnya Long Yunus meninggal dunia dan menantunya Tengku Muhammad daripada Terengganu telah ditabalkan menjadi Yang Tuan Kelantan. Yang Tuan Kelantan itulah antara yang menjadi kekeliruan fakta dan kecelaruan dalam kita memahami sejarah Kelantan, kerana versi-versi catatan sejarah yang ditulis di Kelantan termasuk manuskrip yang kita baca sekarang ini dengan manuskrip yang ditulis tentang sejarah Kelantan dalam versi Terengganu agak berbeza, bukan secara tarikh tetapi memberikan gambaran-gambaran sejarah yang bertentangan dengan apa yang kita faham di Kelantan. Kemudian kesan daripada pelantikan Tengku Muhammad sebagai Yang Tuan Kelantan, maka adinda-adinda iparnya ini yang berjumlah belasan orang itu telah tidak berpuas hati. Kenapa? Kerana pada tanggapan awal bahawa Tengku Muhammad itu hanya memangku sementara proses perkebumian Long Yunus. Tetapi rupanya Tengku Muhammad telah memerintah selama lebih 4 tahun dan enggan berundur, sehingga akhirnya adinda-adinda ipar ini telah bermesyuarat dan mengambil keputusan untuk memberontak. Maka berlakulah perebutan jawatan atau perebutan kuasa yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Tengku Muhammad. Apabila Tengku Muhammad ini berjaya disingkirkan daripada takhta, maka putera sulung Long Yunus yang bernama Long Muhammad, iparnya tu Tengku Muhammad, dia Long Muhammad, telah ditabalkan menjadi Sultan Kelantan yang baru
bergelar Sultan Muhammad yang pertama pada tahun 1801. Itu peristiwa yang berlaku. Kemudian pada zaman Sultan Muhammad ini telah dilantik beberapa jawatan-jawatan kerana adik-adiknya ramai itu dilantik sebagai raja-raja kecil, raja-raja daerah. Termasuklah Long Jenal yang dikenal sebagai raja bendahara menjadi raja penambang ataupun raja Banggul. So lagi adiknya Long Ismail yang menjadi raja muda dijadikan raja di kapal laut. Itu raja kapal laut yang pertama. Long Yusuf dijadikan raja di Bukit Marak, dikenal sebagai raja bukit. Itu contoh-contoh lah. Ada berapa lagi saudara-saudara kepada Sultan Muhammad yang pertama itu dijadikan raja-raja daerah. Sedangkan sebelum ni zaman Long Yunus, raja-raja daerah tu ada 4 saja di Kelantan, iaitu Long Gafar yang memerintah satu daerah yang agak besar daripada Pasir Tumbuh sampai ke Sepanjang Terengganu. Berkerajaan daripada di Limbak kemudian di Jerang. Wilayahnya meliputi hari ini sebahagian Pasir Tumbuh lah kita, Pasir Tumbuh, Bacok, Pasir Putih, kemudian ke sebelah hulu termasuk Macang sampai ke Kuala Nal. Itulah kawasan yang dikuasai oleh Long Gafar. Kemudian Sultan Long Yunus juga telah melantik sepupunya Tuan Khamis ataupun Mandum Mis menjadi Raja Lundang, memerintah daerah Lundang daripada Pasir Tumbuh sampai ke Bandar Kota Baru. Itu Lundang. Kemudian ipar kepada Mandum Mis yang bernama Penghulu Adas ataupun Sultan Adas dilantik menjadi orang kaya Hulu Balang Kadok, memerintah daerah Kadok termasuklah daripada Melor sampai ke tebing sungai. Sana meliputi kawasan Kadok sekarang lah, Kadok dan Ketereh. Kemudian soalan lagi yang dirajakan dahulu, raja oleh Sultan Long Yunus ialah Raja Lang Suring. Raja Lang Suring dijadikan raja di Tanah Merah. Di Tanah Merah itu kawasan tu dijadikan kawasan diperintah oleh Raja Lang Suring. Adapun Long ataupun Sultan Muhammad I ini dia telah meletakkan daerah-daerah yang lebih kecil lagi, diletakkan adindanya menjadi raja, termasuk Lontang, Raja Tengku Temenggong dijadikan pemerintah untuk kawasan Hulu Kelantan. Kemudian ketika zaman itu berlaku pergolakan. Kenapa? Kerana tindakan Sultan Muhammad I yang tidak mempunyai putera ini mengambil anak-anak Long Tan dijadikan anak angkat, terutamanya Long Senik yang dikenal dengan Long Senik Mulut Merah itu. Selepas itu, apabila mereka melihat Long Senik Mulut Merah menjadi kesayangan Sultan Muhammad pertama, maka timbullah rasa iri di kalangan adik-adiknya yang bimbang kalau takhta itu beralih kepada anak saudara mereka. Maka beberapa orang raja termasuk Raja Banggul, Raja Penambang dan juga Raja Kampung Laut. Raja Banggul ni Long Jenal, Raja Kampung Laut ni Long Ismail berpakat untuk mensabotaj anak saudaranya. Maka disebabkan itulah akhirnya berlaku pembunuhan Lontan di Ulu Kelantan, ayahanda kepada Long Senik Mulut Merah. Berlaku pembunuhan. Jadi peristiwa pembunuhan itu juga adalah antara peristiwa yang penting lah dalam sejarah Kelantan, kerana dia telah memberi kesan yang besar juga kepada Kelantan pada masa itu dalam perebutan tahta ini. Kemudian apabila pergolakan itu menjadi semakin tegang, kita dapati bahawa Sultan Muhammad yang kedua, yang pertama itu akhirnya meninggal dunia. Dan ketika baginda meninggal dunia dalam keadaan saudara-saudaranya sedang bersaing merebut kuasa, maka Long Zainal telah mengisytiharkan diri dia sebagai Raja Kelantan. Long Jenal disebut Long Jenal atau Long Zainal Raja Banggul, ataupun jawatannya sebagai Raja Bendahara.
wilayah kekuasaannya Banggul, disebut sebagai Raja Banggul, tetapi jawatan dia sebagai Raja Bendahara. Namanya Long Zainal, tapi biasa disebut Long Zainal, menjadi raja sekitar 1836. Kemudian kesan daripada itu, walaupun Long Senik Mulut Merah dan beberapa orang kekandanya diberikan jawatan dalam kerajaan oleh Long Zainal, akhirnya mereka juga melakukan pemberontakan dan merampas kuasa daripada Long Zainal, dan Long Senik Mulut Merah telah mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Muhammad yang kedua. Selepas pelantikan atau pertabalan baginda sebagai Sultan Muhammad yang kedua, rupa-rupanya masih ada berlaku krisis-krisis yang turut melibatkan kekandanya atau Engku Senik Kota yang juga berusaha merebut takhta Kelantan. Akhirnya peristiwa itu diselesaikan oleh Raja Legor dengan mengambil beberapa orang putera tadi yang bersaing berkuasa, dibawa ke Siam, kemudian dirajakan di beberapa negeri Melayu di kawasan Patani, termasuk Nonci dan lain-lain. Maka dengan tindakan Raja Legor itu, maka selesailah pergolakan politik di Kelantan sekitar 1841 ataupun 1842. Kemudian pada babak berikutnya, secara umumnya Osman Yusof telah membawa kepada kita tentang kisah tentang raja-raja yang memerintah Kelantan sesudah kemangkatan Sultan Muhammad yang kedua pada tahun 1886. Tempohnya tak lama. Sultan Muhammad kedua tu memerintah hampir 50 tahun. Kemudian anak anda dan cucunda baginda memerintah Kelantan itu daripada 1886 sehingga tamat penulisan buku ini pada zaman Sultan Muhammad yang keempat. Jadi raja-raja yang berkenaan itu termasuklah anak anda kepada Long Senik Mulut Merah ataupun Sultan Muhammad yang kedua yang bernama Long Sulong ataupun Long Ahmad. Kemudian bergelar Sultan Ahmad. Selepas itu tempohnya pendek saja, sekitar 4 tahun. Kemudian baginda digantikan oleh anak andanya Sultan Muhammad yang ketiga ataupun nama asalnya Long Kundur. Long Kundur dijadikan raja, bergelar Sultan Muhammad yang ketiga, memerintah hanya setahun lebih sikit. Kemudian selepas itu barulah Long Mansur naik takhta, iaitu Long Mansur ni adinda bersama Muhammad yang ketiga, memakai gelar Sultan Mansur. Pada zaman inilah berlakunya perkembangan Islam, tumbuh ulama-ulama dan seumpamanya. Selepas itu, selepas mangkat Sultan Mansur, baginda digantikan oleh ananda kepada Sultan Muhammad III, itu Long Senik, memakai gelaran Sultan Muhammad yang keempat. Sesudah itu ananda Sultan Muhammad yang keempat bernama Sultan Ismail, Long Ismail atau Tengku Ismail, menjadi sultan yang selepasnya. Selepas Sultan Ismail tidak mempunyai anak, digantikan oleh adindanya Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim lah ayahanda kepada Sultan Yahya Petra, nenda kepada Sultan Ismail Petra. Jadi itulah hubungan kekeluargaan raja-raja yang memerintah Kelantan pada zaman selepas Sultan Muhammad yang kedua, bermula daripada 1886 sehinggalah 1927. Kemudian saudara Osman Yusof juga telah berjaya merakamkan selain daripada raja-raja yang memerintah, peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di Kelantan pada masa itu. Antara peristiwa-peristiwa yang dirakamkan oleh beliau dengan cara yang agak detail juga ialah yang pertama, peristiwa-peristiwa yang melibatkan sambutan hari keputeraan atau hari ulang tahun raja-raja Kelantan, di mana dalam setiap kali itu dicatatkan bahawa raja telah menganugerah atau mengurniakan kepada kerabat-kerabat tengku-tengku, pembesar-pembesar dan orang-orang yang berjasa di Kelantan dengan pingat dan juga gelaran-gelaran. Maka ramailah putera-putera dan juga pembesar-pembesar Kelantan atau orang-orang yang berjasa diberikan pingat-pingat dan gelaran, bermula pada zaman sebelum Sultan Muhammad yang keempat. Itu yang pertama. Yang kedua, antara catatan yang penting juga ialah berkenaan dengan kedatangan pegawai Inggeris. Disebutkan pegawai Inggeris yang datang, W. Graham, kemudian Jason. Kemudian di celah-celah itu disebutkan beberapa kali bahawa
Kelantan telah didatangi ataupun dilawati oleh Gubernur British di Singapura, Anderson nama dia. Adapun Graham yang metah di Kelantan itu, beliau adalah Gubernur ataupun penasihat Siam berbangsa Inggeris. Orang Inggeris dijadikan penasihat mewakili kerajaan Siam. Kemudian selepas itu disebutkan juga tentang peristiwa banjir besar yang berlaku di Kelantan. Ada beberapa banjir, termasuk banjir Bah Merah tahun 1926. Yang bawah sikit tu ialah antaranya banjir Mek Urai atau banjir Urai. Mek Urai ni ialah isteri kepada salah seorang pembesar kita sebut hari tu kan. Dan banjir tu dikenal sebagai banjir Mek Urai ni kenapa? Kerana Urai itulah mangsa yang pertama banjir tersebut. Mungkin dia tergelincir ke jatuh macam mana dah lemas, maka dikenali sebagai banjir yang awal itu banjir Mek Urai. Kemudian selepas itu barulah berlaku banjir besar pada tahun 26. Dan disebut juga tentang peristiwa kebangkitan Tok Janggut, di mana Tok Janggut telah dicatatkan menentang kerana tidak bersetuju dengan sistem percukaian yang diperkenalkan oleh seorang pegawai British yang berbangsa Melayu bernama Cik Latif, yang dilantik sebagai DO di Pasir Putih. Kemudian peristiwa Tok Janggut yang disebutkan berakhir dengan kesyahidan Tok Janggut dalam siri tembak-menembak yang berlaku dalam pupuh. Kemudian yang terakhir disebut oleh Osman Yusof ialah peristiwa banjir diikuti oleh peristiwa kebakaran yang berlaku di bandar Kota Berdesa Tan Kedai itu terbakar, yang telah memusnah, dicatatkan dengan agak detail juga oleh Osman Yusof berkenaan dengan perkara-perkara yang berkait dengan kebakaran yang berlaku pada tahun 1997. Apabila berakhir peristiwa kebakaran ini yang berlaku pada Januari tahun 1927, penulis juga telah memberitahu bahawa dalam kebakaran tersebut ada satu perkara ajaib yang telah berlaku, iaitu ketika dia membakar lebih 30 pintu gudang dan juga lebih 250 buah rumah dibakar oleh api tersebut, yang berlaku ketika suasana tengkujuh dengan angin yang kencang menyebabkan pembakaran itu berlaku dengan cepat. Gudang-gudang kayu terbakar, tapi kata dia ketika semua gudang-gudang dan juga rumah-rumah terbakar, ada satu surau tidak terbakar, iaitu surau yang dijadikan tempat Tok Wali Cik Muk mengajar. Tok Wali Cik Muk adalah seorang ulama yang sezaman dengan Tok Kenali, dan beliau ialah berasal daripada Pasir Jelatang, Kubang Kerian. Jadi dirakamkan sini bahawa ketika semua rumah-rumah terbakar, lebih 250 buah rumah terbakar, dan juga lebih 30 buah gudang terbakar, diberitahu bahawa di situ ada satu surau tempat Tok Wali Cik Muk mengajar, dan surau itu tidak dijilat oleh api. Itu yang disebut di hujung kepada buku ini. Jadi kalau kita lihat secara umum, buku ini sebenarnya memberi fokus yang lebih besar kepada dinasti Long Yunus, selepas penulis turut menyebut tentang kewujudan kerajaan Jembal atau Raja Bekalan Datu bersama beberapa raja lain, dan raja yang memerintah di selatan, yang kebanyakannya adalah keturunan Long Gafar. Yang memerintah itu juga menjadi tumpuan. Tersebut tadi cerita Kuala Kerai dan sebagainya itu. Itulah cerita yang berlaku di sekitar anak-anak kepada Long Gafar yang bersemenda dengan keluarga Long Gafar, anak-anak Long Gafar dan juga Raja Kelantan itu peristiwa-peristiwa yang berlaku di Kota Baru ataupun di Kelantan pada masa itu. Maka di situlah diakhirkan oleh Osman ini tentang sejarah Kelantan. Jadi kalau kita banding, memang
latar belakang sejarah yang berlaku pada zaman Lu Yunus, daripada Lu Yunus sampai kepada Sultan Muhammad yang keempat. Kita dapati tidak banyak perbezaan-perbezaan dari segi latar belakang ceritanya, walaupun ada sedikit-sedikit pertama kekeliruan perbezaan dari segi nama-nama, ataupun mungkin ada peristiwa-peristiwa yang disebut oleh As'ad Syukri tetapi tidak disebut oleh Osman Yusuf. Contohnya usaha ataupun tindakan percubaan Raja Salor membunuh Long Ahmad ataupun Tuan Sulong, tidak disebut oleh Osman Yusuf, tapi ada disebut oleh Sa'ad Syukri Haji Muda. Mungkin kalau akan datang nanti bila kita membaca ringkasan Cetera Kelantan yang ditulis oleh Datuk Beranik Mahmud, yang juga mungkin meliputi satu zaman yang sama, kerana buku itu juga ditulis dalam sekitar tahun 1930. Kita boleh buat bandingan antara teks-teks ini, persamaan dan juga perbezaan-perbezaan. Mungkin itu kita boleh buat banding itu selepas kita membacanya nanti. InsyaAllah kalau ada rezeki dan kesempatan, kita akan bacakan ringkasan Cetera Kelantan yang ditulis oleh Datuk Perdana itu, insyaAllah kan. Jadi itulah secara umumnya gambaran-gambaran yang dapat kita lihat dan kita fahami daripada manuskrip ringkasan Tarikh Kelantan berkenaan dengan sejarah kerajaan negeri Kelantan yang telah bermula menurut buku ini dimulakan pada zaman Cik Istiwa Kembang, kemudian seterusnya zaman Lu Yunus dan anak-anak cucu baginda yang memerintah sehingga zaman Sultan Muhammad yang keempat. Setakat itu saja. Dan insyaAllah kita pada sesi akan datang kita akan bertemu lagi, dua sesi yang kita akan membuat perbandingan di antara teks-teks yang telah kita baca ini. Saya tersebut sikit-sikit saja, nanti kita akan bandingkan data-data dan juga maklumat-maklumat yang telah dirakamkan oleh penulis ini sebagai satu pendekatan kita untuk kita melihat perbezaan dan juga persamaan, dan juga mungkin lompang-lompang peristiwa yang berlaku sejarah itu saling menampung antara satu sama lain. Ada yang dicatatkan dalam Osman Yusuf, tak dicatatkan dalam Sa'ad Syukri, ataupun mungkin ada yang disebut oleh Ustaz Nakula tapi tak disebut di sini. Itu juga kita akan bandingkan supaya kita dapat satu gambar yang lebih jelas tentang puzzle-puzzle sejarah yang berselera itu. Nanti kita boleh memahami apakah sebenarnya yang berlaku dalam sejarah di Kelantan. Saya rasa setakat itu dulu kita sesi kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada sesi akan datang pada hari Selasa minggu hadapan. Ini sesi gantian yang kedua atau yang terakhir sebelum kita menamatkan sesi-sesi bagi tahun 2021. Sekian, jumpa lagi pada sesi akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.